Apa tu, perbincangan secara dua hala. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya. Untuk tajuk pada hari inilah, iaitu tajuk penulisan laporan dan juga penulisan memo. Bendanya sikit sahaja dan juga bendanya agak mudah untuk difahami berbanding dengan penulisan-penulisan sebelum ni. Walau bagaimanapun, still kalau anda bekerja dalam organisasi, terutama dalam organisasi lah satu masa nanti, penulisan laporan dan penulisan memo adalah dua penulisan yang amat penting, kerana dengan cara penulisan laporan ini kita boleh menyampaikan satu bukti dokumentasi terhadap apa yang kita lakukan ataupun unit kita lakukan ataupun ahli kumpulan, ahli kelab kita lakukan dan sebagainya. Jadi penulisan laporan ni walaupun nampak mudah, tapi kalau kena kemalas, dia tu memang malas lah nak tulis laporan. Banyak antara kita suka buat aktiviti, okey, pergi sana pergi sini buat aktiviti kan, minta bajet buat aktiviti, tapi bila suruh tulis laporan jadi lemau pula kan. Jadi macam malas nak tulis laporan. Itu banyak yang berlaku. Sebab tu bila kita buat aktiviti, kadang-kadang bila bos minta laporan, baru nak tulis laporan. Ataupun bila kita minta laporan pada orang tu, tak ada laporan kan. Jadi benda tu tidak sah lah, ataupun tidak ada bukti bertulis. Penulisan laporan ini adalah satu bukti bertulis yang mana didokumentasikan untuk menjadi rekod dan rujukan banyak pihak. Banyak pihak. Jadi saya harap kalau anda satu masa nanti bekerja dalam sebuah organisasi, jadilah individu yang suka menulis laporan. Walaupun laporan tu tak diminta oleh bos. Ada bos minta. Ada bos minta. Tapi ada kebanyakan bos juga yang tak minta. Okey, walaupun dia tak minta, tulislah laporan untuk rujukan anda sendiri. Hantarlah kepada dia sebagai CC, sebab dia bos anda. Jadi hantarlah laporan. Dia baca tak baca itu sukati dia lah. Tapi kita sebagai orang yang membuat aktiviti, kita kena buat laporan. Bukti bahawa kita bekerja ataupun kita buatlah aktiviti itu dan kita dokumentasikan aktiviti kita. Okey, itu sebenarnya kalau ikutkan penulisan laporan ini secara ringkas. Jadi untuk hasil pembelajaran topik pada hari ini, kita hendak melihat penulisan, jenis-jenis penulisan. Sebelum ni kita dah buat minit mesyuarat, teks berita, teks ucapan, teks pengacaraan majlis kan. Jadi sekarang ni kita melihat kepada penulisan laporan, dan kemahiran penulisan ini juga adalah berbeza antara satu sama lain. Okey. Kita tengok 3 perkara penting dalam tajuk laporan. Yang pertama ialah definisi secara ringkas. Definisi ini merujuk kepada bagaimana setiap peristiwa yang berlaku akan direkodkan dalam laporan secara rasmi atau tidak rasmi. Ia merupakan bukti dokumentasi bahawa peristiwa tersebut telah berlaku sebagai rekod dan dirujuk pada masa akan datang. Okey, yang ini medan dah terang tadi. Yang kedua, jenis laporan. Jenis laporan ni banyak sebenarnya. Kalau anda nak menyenaraikan jenis-jenis laporan ni, kita boleh lihat kepada aktiviti yang dibuat. Sama ada aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian ataupun lawatan. Okey, ingat tak pergi sekolah, zaman sekolah dulu, awak semua sekolah kan dulu kan? Adakah yang terus masuk KIAS, tak ada sekolah sebelum ni? Memang pelik lah kalau tiba-tiba masuk KIAS tak pergi sekolah sebelum ni kan? Okay, jadi kalau kat sekolah dulu, ingat tak pergi lawatan? Pergi mana-mana majlis persatuan buat kan. Contohnya macam kelab bahasa Melayu, dia buat macam majlis gerakan dekad kebangsaan, contohnya Persatuan Bahasa Melayu buat. Jadi anda pergi, dan juga kadang-kadang bila dalam masuk kelas BM, kelas Bahasa Melayu, cikgu suruh tulis laporan. Tulislah laporan ke mana-mana lawatan yang anda pernah buat. Jadi anda pun menulis laporan untuk ke lawatan ke Kuala Lumpur ke muzium ke Melaka ke. Jadi itulah laporannya, benda awak dah tahu dah, dan awak pernah buat sebelum ni. Bukan tak pernah buat. Jadi laporan ni benda yang pernah ditulis sebelum ni. Tapi kita nak lebih fokus kepada isi. Sebenarnya isi dia dan juga format dia. Sebab menulis laporan ini bukan seperti menulis sebuah cerita dongeng ataupun cerita penulisan kreatif. Boleh tulis cerpen pula. Cerita dia lawatan ke Melaka kan, tapi awak buat cerpen kat situ.
dengan imajinasinya, dengan entah lagi berjumpa dengan roh hantuah lah, ataupun berjumpa seorang jejaka kelihatan seperti hang jebat lah. Tak nak, kita tak nak. Laporan ni ialah yang very spesifik dan juga reality lah, real. Ia bukan berkaitan benda yang kita tak buat, ia berkaitan benda yang kita buat. Di mana semua perkara itu perlu mengambil kira beberapa fakta yang wajib perlu ada. Fakta-fakta itu adalah nama ahli jawatan kuasa, sejarah penubuhan, contohlah ni laporan aktiviti, jumlah ahli, aktiviti sepanjang tahun. Jadi maksudnya semua benda yang kita laporkan itu adalah real, bukan fake lah, bukan palsu yang dibuat-buat oleh imajinasi kita, tak. Okey. Laporan lawatan ialah menulis apa yang dilihat, dirasa dan dialami. Bukan sekadar beritahu saya pergi melawat kubu Eva Mosa. Saya jalan-jalan, lepas tu gitu je awak tulis. Tak ada pun apa yang awak lihat, apa awak rasa, apa awak alami, apa kesan. Yang kita nak tahu ialah most of all apa yang kita buat dan apa kesannya kepada kita. Itu kalau lawatan. Kalau sekadar pergi huha-huha kan, nak buat laporan pun tak tahu nak tulis apa, tu kira macam tak ada kesan lah. Tapi laporan ini menunjukkan bahawa ia berkesan. Kita ingat, kita pergi Kota Eva Mosa, saya dapat merasakan apa yang awak rasa. Saya dapat merasakan semangat juang orang-orang Tanah Melayu pada ketika melawan Portugis. Contohlah kan. Jadi itu sebenarnya dalam laporan yang perlu kita buat. Ia adalah benda yang real, bukan fake. Penulisan perlukan sesuatu mengikut perkembangan peristiwa yang dahulu didahulukan. Maksudnya kalau awak ada tentative program, yang mana yang perlu, yang start dulu, awak dahulukan yang itu. Yang kemudian dikemudiankan. Dia mengikut tentatif lah. Faham ya? Itu adalah jenis-jenis laporan. Jadi banyak jenis laporan. Dalam soalan exam, dia bukan tanya pasal lawatan je, ada banyak. Dia mungkin bagi macam contohnya perayaan, awak kena buat laporan tentang perayaan yang awak pernah yang awak pernah hadiri, majlis perayaan, contohnya majlis majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di Istana Negeri Kelantan. Awak pergi secara rasmi ke sana, awak kena buat laporan. Jadi kita buatlah laporan kalau diminta untuk perayaan. Okey, yang itu yang kedua jenis. Yang ketiga fungsi. Fungsi ada 10 ya. Okey, fungsi yang pertama ialah kita nak mengenal pasti masalah. Bila kita buat laporan, sebenarnya dalam kita tak sedar, kita sebenarnya merungkai kalau ada masalah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. Contohnya macam awak buat lawatan. Kita dapat satu masalah ialah ketika lawatan tersebut adanya pelajar yang sakit tetapi pihak awak tidak membawa first aid kit. Tak bawa kotak rawatan kecemasan. Itu mengenal pasti masalah. Bila ada laporan, kita laporkan. Yang kedua, memberi perkongsian maklumat dan pendedahan fakta. Kita kongsi maklumat dan kita dedahkan fakta-fakta yang boleh dikongsi bersama. Contohnya macam sejarah, tengok Kota Eva Mosa kan. Kita pun cari apa sejarah yang kita belajar di Kota Eva Mosa. Yang ketiga, menyenaraikan cadangan penyelesaian. Bila ada masalah, kita selesaikanlah. Jadi, kalau tak ada first aid kit tadi tu, awak pun katalah, jadi dicadangkan pada lawatan yang akan datang. Pihak penganjur akan ataupun pihak kelab perlu menyediakan first aid kit ataupun kotak rawatan kecemasan untuk mengatasi masalah yang pernah berlaku sebelum ini. Ada nombor 3 tu agak penting jugalah, sebab orang yang membaca laporan kita pun dia nak tahu sebenarnya takkanlah lawatan kita tu perfect. Mesti ada masalah dan kita nakkan cadangan. Yang keempat, mencadangkan tindakan yang perlu diambil. Apa yang kita perlu ambil untuk memantapkan lagi lawatan kita ni. Contohnya mungkin bayaran terlampau mahal. Jadi ramai yang tak puas hati. Jadi kita tengok baliklah bayaran kita tu untuk lawatan tahun depan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Kita buat kesimpulan ni secara keseluruhan, overall. Apa lawatan kita tu, apa aktiviti kita tu, dan kita pandang ia secara keseluruhan, menyeluruh, dan kita buat kesimpulan supaya pihak yang membaca atau pihak yang mendengar laporan kita tersebut, dia boleh belajar daripada apa yang kita dah lakukan. Yang keenam, memberikan penilaian sesuatu penyelidikan ataupun aktiviti. Kita nilailah
lawatan kami ni adalah satu lawatan yang sangat bermanfaat. Itu contoh penilaian terhadap aktiviti. Walau bagaimanapun, kami merasakan bahawa lawatan ke Kota Formosa ini perlu ditambah lagi bilangan harinya. Itu penilaian lah, maksudnya bermanfaat tapi tak cukup hari. Pergi sehari je. Sedangkan banyak tempat yang kena pusing. Ketujuh, merekodkan sesuatu peristiwa. Okey, ini dah bincang. Kita beri analisis sesuatu aktiviti. Kita sintesis sesuatu pelan tindakan. Okey, kita buat pelan tindakan, kita keluarkan sintesis. Sintesis ni juga macam laporan kita untuk analisis. Adakah pelan tindakan tersebut berjalan dengan yang seperti dirancang ataupun ia tak dijalankan seperti dirancang, and so on. Okey. Yang ke-10, membuat penghuraian sesuatu peristiwa kita huraikan. Jadi definisi, jenis dan juga fungsi adalah 3 perkara yang kita bincang permulaan. Sebabnya ketiga-tiga perkara ini walaupun nampak mudah, tetapi membuat laporan bukan perkara yang orang suka nak buat, jadi dia nampak susah. Awak tanyalah sendiri, siapa-siapa yang awak kenal yang bekerja dalam organisasi, yang pernah bekerja sebagai setiausaha. Okey, tanya dia, best tak buat laporan? Mesti dia jawab, tak best. Buat laporan lah yang paling menyusahkan, yang paling membebankan. Pergi aktiviti best, kan? Pergi sana, pergi sini best. Tapi bila kena buat laporan ni, tak ramai nak buat. Sebabnya malas lah tadi, kan? Nak menulis balik apa kita lalui. Ya Allah, bosannya kan? Mungkinlah. Tapi mereka yang betul-betul bukannya kata minat menulis pun, mereka yang merasakan bahawa pengalaman itu patut dikongsi, yang memang merasakan bahawa laporan ini adalah satu bukti dokumentasi, dia akan buat laporan. Walaupun laporan dia tu ringkas. Tak best Fazira. Fazira pernah buat lah kot. Sebab tu dia kata tak best kan. Tapi walau bagaimanapun, ingat ya, laporan ni amat penting walaupun bos tak minta. Walaupun ketua awak tak minta, pengerusi tak minta. Tapi tulislah. Sebagai bukti dokumentasi. Okey. Kemudian, next. Kita tengok format laporan. Untuk satu format laporan ini, ianya sangat langsung lah. Sangat langsung. Dalam bahasa Inggerisnya, direct to the point. Okay, you are actually, awak sebenarnya bercerita. Laporan ni macam bercerita. Tetapi dalam bentuk yang sangat rasmi. Awak beritahu awak melawat sana, melawat sini, buat aktiviti ni, buat aktiviti tu. Tapi dalam bentuk yang amat rasmi dan bentuk yang amat compact. Compact ni apa? Ringkas. Bukan ringkas, padat. Bentuk yang amat padat. Kita tak nak meleret-leret ayatnya, tak. Okey, pertama, tajuk. Tajuk ditulis dalam huruf besar pada setiap awal kata dan digaris atau ditulis dengan huruf besar semuanya. Ini bergantung kepada penulisan lah. Kalau tulis tangan tu, kita tulis huruf besar, kita garis. Tetapi kalau kalau kita menaip, sekadar bold pun tak apa sebenarnya ya. Kita tulis kat tengah-tengah atau boleh ditulis dalam beberapa baris kerana tajuk terlalu panjang. Yang kedua, isi bermula dengan pendahuluan, diakhiri dengan penutup. Macam tulis esei biasa ya. Kalau tanya madam, bagaimana format isi madam? Apa yang awak buat, awak tulis. Itu saja. Berapa perenggan itu terpulang. Cuma kena pastikan bila menulis isi itu, ia tidak meleret-leret. That's all. Penulisan laporan rasmi ini, ia bukan berbentuk ayat yang terlampau berbunga-bunga. Tak. Dia adalah bentuk ayat yang direct to the point. Apa yang nak cakap, itu saja tulis. Yang tak nak cakap, tak payah tulis. Itu bentuk rasmi. Okey. Yang ketiga, pengakuan pelapor. Pengakuan ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terakhir. Tak apa, madam tunjuk contoh lepas ni. Kemudian tarikh. Kita ada tanda tangan pelapor, nama pelapor dan juga jawatan pelapor. Yang biasanya yang melaporkan ni, contohnya macam katakanlah kalau satu organisasi kan, kalau awak semua ni nak pergi buat lawatan, contohnya macam kelab lah. Anda mungkin terlibat dengan PMKIAS kan dalam kalangan anda ini.
Lepas tu dalam PM KIAS pula dia mesti keluarkan, contohnya kalau nak pergi buat lawatan ke Kuala Lumpur, mungkin ada yang dilantik sebagai jawatan kuasa jawatan kuasa pengangkutan kan, macam minit mesyuarat baru ni kita tengok jawatan kuasa tu banyak. Jadi siapakah mereka yang membuat laporan untuk semua aktiviti? Selalunya untuk buat laporan ini, melainkan kalau pengerusi minta setiap jawatan kuasa bagi laporan tu lainlah. Tapi kalau tak, kita minta kalau boleh setiausaha melaporkan. Kita minta setiausaha melaporkan, ataupun mungkin pengerusi sendiri nak membuat laporan. Jadi kena pilihlah siapa yang sebenarnya yang buat laporan. Fazira PM KIAS, bagus. Jadi PM KIAS biasa-biasakan diri membuat laporan. Dia akan jadi satu bentuk rujukan lah untuk junior-junior awak akan datang. Dia akan baca dan tengok bagaimana kaedah anda menulis laporan. Apa aktiviti yang pernah dibuat. Sebabnya mungkin next time. Fazira bukan ke? Allah Amri madam ni jenis percaya belakos tu dah banyak gapo gak awak gak. Okey. Bukannya Fazira. Okey, tak apa. Tak teringin nak masuk ke PM KIAS? Masuklah, bolehlah bergiat sebagai penulis di dalam PM KIAS. Jadi SU ke kan? Katalah saya dah masuk kelas menulis, boleh tak saya jadi SU? Saya bab-bab menulis ni bisa dah. Madam dah ajar. Okey. Jadi itu format laporan. Ada contoh laporan. Ini contohnya ya. Nanti madam akan upload. Awak boleh nampak lebih jelas lah. Okay, untuk contoh ni madam bagi satu laporan yang madam sendiri keluarkan. Dalam satu ziarah yang dibuat oleh Institut Bahasa madam. Institut Bahasa Antarabangsa ini ke UMK. Okay, ke UMK. Jadi tengok ke atas ni ada tajuk. Okay, ada tajuknya ialah ziarah penanda arasan modul. Okey, itu nama tajuk lah, tajuk apa yang kita buat. Contohnya macam hari keluarga PM KIAS. Kalau awak jadi PM KIAS kan, awak buat satu laporan. Kalau awak pergi buat lawatan ke, ataupun awak pergi buat majlis perayaan dan sebagainya pun, tulislah satu tajuk ni siap di atas ni. Sini ada nama pihak yang terlibat. Yang ini adalah tarikh. Ini adalah masa. Bawah ni ialah isi. Very short. Madam buat very short sebabnya madam direct to the point. Kita kalau nak ikutkan banyak lagi yang boleh sembang dalam laporan. Tapi kenapa? Untuk apa tulis panjang-panjang kan? Ni bukan cerpen. Dia cuma perlu tahu adakah ia berlaku dan apa yang berlaku. Tu saja sebenarnya. Kan supaya bila orang baca, okey, kami boleh fahamlah lepas ni apa cadangannya. Last kali tu mungkin kita letakkan sedikit cadangan ataupun kita buat sedikit harapan bagaimanakah lawatan tu ataupun program tu akan boleh dilakukan pada masa depan. Okey. Jadi sini ada isi. Okey, sini ada pengakuan. Pengakuannya dilaporkan oleh. Pengakuan itu selalu kita letak dilaporkan oleh. Jaranglah nak letak yang benar. Yang benar ni untuk surat rasmi jangan tulis yang benar. Pengakuan ni pengakuanlah dilaporkan oleh. Jadi guna istilah dilaporkan sebab orang tahu ini adalah laporan. Tarikh dia ialah selari dengan pengakuan tadi tu. Tarikh kat bawah. Kemudian tanda tangan kita. Kemudian nama pelapor. Dan juga jawatan pelapor. Alhamdulillah. Okey. So, saya rela-rela menulis di FB. Okey. Jadi, ini contohnya laporan tak susah pun. Tak susah. Nampak susah sebabnya kita fikir nak tulis banyak benda. Tak. Laporan nampak susah lah kalau awak fikir benda tu cerpen. Ataupun novel. Tak. Laporan itu mudah sebabnya kita cuma beritahu apa yang kita buat. That's all. Very direct. Jadi bila anda pandang benda ni mudah, dia akan jadi sesuatu yang biasa untuk anda tulis. Jadi bila kita ada buat macam ni, at least nama kita ada dalam rekod. Selalunya kalau ramai lah, contohnya macam ada ramai ahli yang pergi, kita lampirkan belakang tu senarai ahli yang terlibat dalam lawatan. Contohnya ada 100 pelajar KIAS kan. 100 pelajar KIAS pergi, jadikan sebagai lampiran. Jangan masuk dalam laporan, tak. Laporan suku. Lampiran senarai pelajar yang pergi tu suku.
Jadi kita jangan masukkan. Bila masukkan jadi korang panjang lah. Nampak mudah sikit. Tengok contoh madam buat ni. Tak semestinya panjang Haikal tak. Dia bergantung kepada tindakan dan juga aktiviti. Tu macam kata just direct to the point. Madam pergi pukul 10 pagi balik 12.30 hari. Tengok 2 jam setengah duduk sana kan. Kalau ikutkan laporan tu banyaklah benda yang perlu ditulis. Tetapi tak perlu. Cuma yang perlu kita maklumkan bahawa adakah misi objektif kita untuk pergi buat aktiviti tu, adakah objektif itu tercapai. Jadi berdasarkan aktiviti-aktiviti tu, memanglah kalau pergi lawatan ke Melaka, kalau 3 hari 2 malam, memang panjanglah sikit. Awak beritahu objektif pergi lawat El Famosa, apa dia, tercapai ke tidak pergi El Famosa, objektif pergi lawat apa dia, Stadius, apa dia, pergi muzium Melaka, apa dia. Jadi memang panjanglah kalau banyak aktiviti. Kalau 2 jam setengah madam pergi boleh buat pendek macam ni, boleh bayanglah kalau banyak lagi aktivitinya 2 hari, mungkin panjang pun tak panjang lah. Dia macam paling panjang pun berapa? 1 muka surat, 2 muka surat, macam tu sajalah. Ingat, orang bukan nak baca cerita, orang nak baca laporan awak. Aktiviti awak tercapai ke tidak objektifnya dan apakah sebarang masalah cadangan yang awak nak bagi pada aktiviti yang akan datang. Okey? So, memang mudah. Okey, ada soalan tak tentang laporan? Ada soalan tentang laporan? Tak ada. Okey? Jadi ingat ya, dia ringkas, langsung, direct. Ayat-ayat dia sangat compact dan ringkas, pendek, tak ada melerek-lerek. Bagi isi penting sahaja. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey, yang seterusnya ialah kita cuba tengok penulisan memo. Okey. Kalau dia ikutkan hasil pembelajaran topik juga adalah serupalah macam tadi, iaitu kita nak, kalau boleh tu kita nak pilih penulisan untuk kita tahu jenis-jenis dia dan juga kita nak bezakan kemahiran. Dan memang penulisan memo pun tak jauh beza daripada laporan kalau dia ikutkan. Cuma memo ni dia lebih kepada macam tinggal pesan. Apa pesanannya. Okey, kita tengok. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan memo merupakan singkatan kepada perkataan memorandum dan didefinisikan sebagai catatan atau peringatan. Dia catatan ataupun peringatan. Ia adalah menyerupai surat rasmi atau borang yang boleh ditranslasikan sebagai dokumen bertulis, manual atau elektronik yang digunakan untuk hubungan rasmi antara pekerja di dalam organisasi yang sama. Okay, jadi memo ni most of the time tu dia berlega dalam organisasi yang sama lah. Kita tak akan hantar memo pada orang luar. Selalu untuk orang luar kita hantar surat rasmi. Tetapi dalam kalangan kita ni, contohnya macam Madam Duk Kias ni, Madam daripada Institut Antarabangsa, Institut Bahasa Antarabangsa, Madam nak hantar memo ke HEP, boleh. Hantar memo je lah, jangan hantar surat rasmi. Contohnya tak nak hantar surat rasmi pun boleh. Sebab ia menyerupai surat rasmi. Tetapi ianya lebih ringkas daripada surat rasmi dan ia boleh berlega dalam satu organisasi yang sama. Itu memo. Memori bukan memorandum ya. Memori tu dah lain dah tu. Okay, jadi ini adalah definisinya mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Okey, dan gaya bahasa memo ni. Biasanya gaya bahasa memo ini adalah padat dan jelas. Senang cakap lah, semua yang rasmi awak belajar penulisan rasmi ni kan, penulisan bukan kreatif, ia bertentangan sifat dengan penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni dia berbunga-bunga, bahasanya agak tersirat kan. Tapi penulisan bukan kreatif, ia adalah ayat yang sangat padat, ayat yang ringkas, jelas dan langsung. Kita tak ada main behind the bush lah, tak ada. Kita terus cakap apa yang kita nak cakap dalam penulisan bukan kreatif. Tetapi untuk memo ini, bila ia adalah melibatkan satu organisasi dan dia menyerupai surat rasmi, apa sekalipun, ia masih berimah lembut dan berdiplomasi untuk mengelakkan sikap negatif timbul dalam kalangan pembaca. Kenapa? Sebab bila kita tulis pendek, kita selalunya tersalah tafsir. Tersalah tafsir bila kita baca memo. Ada kenapa setengah-setengah orang bila kita tinggal memo kat dia kan, tinggal memo kat atas meja dia, dia ingat kita ni nak marah dia ke. Contohnya memo tu duduk atas meja dia, sila cari fail keuangan unit mahu segera. Tulis macam tu.
bila kita baca tu, kadang-kadang kita rasa, dia ni mengarah aku pula. Kan? Seolah-olah dia mengarah, sedangkan member ni nak minta tolong. Tolong cari, dia nak segera. Tapi bila kita baca tu jadi lain pula, negatif impact pula kan. Jadi nak tak nak, kita kena buat secara lembut lah. Kena faham penggunaan ayat-ayat lembut. Contohnya, tolong, perkataan tolong. Tolong carikan fail keuangan untuk unit ini kerana ia diperlukan segera. Terima kasih. Jangan lupa letak terima kasih. Okey, madam dah biasakan diri, apa-apa hal madam akan tulis terima kasih. Sebab apa? Bila kita baca yang atas tu agak tegas, bila kita beritahu, bila kita baca bawah tu perkataan terima kasih, kadang-kadang hati tu rasa lembut sikit walaupun kita diarah. Sebab apa? Bila orang tu sanggup berterima kasih dengan kita tu, maksudnya dia cuba berdiplomasi lah. Dia bukan mengarah, dia berdiplomasi ni maksudnya mengarah secara lembut. Bukan mengarah secara autokratik lah, kuku besi ya. Ia lebih bertumpu kepada isi mesej. Sebab tu madam kata kadang-kadang ada orang tersalah sangka, sebabnya isi mesej ni kadang-kadang agak singkat, agak padat dan ringkas sangat. Jadi orang baca pun salah faham ya. Walaupun pun jangan ambil hati sangatlah dengan memo. Memo ni dia memang gaya bahasa dia tu sangat alhamdulillah, maaf. Sangat ringkas. Alhamdulillah. Maaf. Okey. Walau bagaimanapun, harus diingatkan bahawa bahasa yang digunakan juga untuk mengelakkan peredaran memo berbentuk teguran negatif bagi mengelakkan spekulasi dan provokasi daripada berlaku di antara sesama sendiri. Okey. Maaf, madam tak sihat rasanya. Okey. Ingat ya, gaya bahasa kita gunakan tu adalah kita tak nak memo kita tu menjadi satu bentuk spekulasi lah. Spekulasi ni macam boleh mengundang kepada fitnah, boleh mengundang kepada provokasi ataupun ada yang terasa hati. Okey, itu memo. Kita ada dua jenis memo. Memo yang pertama kita panggil sebagai borang. Okey, borang. Terdapat borang khusus yang disediakan bertajuk memo untuk terus digunakan dengan cara mengisi atau menanda pada ruang yang tersedia beserta ruang kosong untuk catatan tambahan jika perlu. Okey, contoh yang madam bagi ialah memo mesej panggilan telefon. Kadang-kadang dekat kedai macam kedai SMO, kedai popular kan, mereka ada jual satu buku tu, buku kecil lah. Dia macam sticky paper tu. Kita tak ada contoh. Ada. Okey, dia macam sticky paper ni macam ni. Okey, sticky paper. Dia ni bersifat memo lah ni. Dia ada sticky kat belakang tu, sebabnya kita buka, kita tulis, lepas tu kita tarik memo ni, kita just stick kat mana-mana. Sticky note kan, sticky note warna-warni. Tapi yang bertulis, dia memang tulis kat sini memo. Macam yang ini NPC lah, dia dapat daripada satu organisasi. Dia cakap what am I doing better today, ni benda lain lah. Tapi kalau ikutkan ada setengah-setengah tu kedai alat tulis dia jual di sini memo. Okay, call memo. Jadi ada letaklah tarikh, masa pemanggil, ataupun boleh buat sendiri. Setengah-setengah tu suka beli yang sticky note warna-warni yang kosong tu, tapi dia jadikan sebagai memo. Memo pad dia lah. Jadi benda tu boleh guna dan sangat bagus digunakan sebabnya ianya ringkas dan kita tulis tu pun kita boleh tepek kat mana-mana, kita boleh tampal kat mana-mana. Contohnya macam kita pergi meja member kita tu kan, dia minta cari file, kemudian dia tak ada. Jadi kita just stick lah dekat dia punya komputer ke dekat atas meja dia supaya tak hilang. Kalau bagi kertas takutnya melayang ataupun hilang. Okey, jadi kalau awak suka guna sticky paper ni, menarik lah. Nanti esok masuk pejabat nanti belilah yang ni banyak-banyak. Saya suka beli benda ni. Madam suka sticky note ni. Menarik sangat. Sekarang ni pun rasanya dah guna kan. Awak nak buat sticky note ni, awak letak dalam buku nota kan. Awak letak dekat awak punya katil kan untuk mengingat nota. The same thing lah. Jadi sini memo ni dia very short very short dan juga sangat padat. Jenis memo yang kedua ialah memo terbuka.
Memo terbuka menyerupai surat rasmi, tetapi ada antara jabatan dalam organisasi yang membuat reka bentuk sendiri. Okey, contohnya macam ni. Kalau tengok kan, kita ada kepada pengurusi kelab daripada bendahari kelab. Ni Kota Baru 31 Oktober. Dengan ini dimohon saudara pengurusi kelab untuk menyemak kembali peruntukan yang diperlukan bagi program mesyuarat agung tahun 2019. Harap maklum, terima kasih. Dia macam surat rasmi ya, dia amat direct kepada apa isi yang nak dibuat dan dihantar dalam bentuk ayat rasmi, dan juga ada tanda tangan dekat sini, tapi dia pendek. Surat rasmi panjang kan, tapi dia pendek sebabnya yang ini dia boleh direct lah kepada benda yang dia nak buat sahaja, apa yang dia nak beritahu ke orang tu. Kalau macam panggilan meeting dan sebagainya tu surat rasmi lah, tapi memo ni kita beritahu je lah dimohon apa and so on. Okey, nampak kat sini Madam ambil daripada KSSB Madam ni. Okey, jadi itu memo. Okey, langkah menulis memo. Tulisan memo kelihatan mudah dan ringkas, tapi tetap mengaplikasikan beberapa langkah. Pertama, langkah perancangan. Kita tetapkan tujuan nak tulis, pembaca sasaran dan matlamat yang kita nak capai dan jangkaan reaksi pembaca. Jangan tak rancang. Nak tulis apa-apa kena fikir dulu, kena rancang dulu sebelum kita boleh menulis. Yang kedua, isi penulisan kita kenalah tepat dengan tujuan, guna bahasa yang ringkas, padat, jelas, lembut dan berdiplomasi. Cuma dia kata kena guna perkataan-perkataan yang lembut. Okay? Walaupun pendek, kena guna ayat yang lembut supaya kita tak nak berlaku provokasi dan juga spekulasi tadi. Yang ketiga, penyemakan. Kita kena semak adakah maklumat betul dan tepat, dan adakah ia boleh difahami oleh penerima, adakah bersifat konstruktif. Okey, jadi semua ni kena ambil kira langkah-langkah menulis memo. Orang kata the do's and the don't dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayunya benda yang boleh buat, benda tak boleh buat semasa menulis memo. Okey, di sini ada satu video. Benda dia mudah je lah, tapi sebab nak bagi awak kurang mengantuk, bolehlah tengok contoh memo ni. Saya rasa Indonesia ni, sebab cari yang dalam bahasa Melayu keluar Indonesia. Orang Melayu tak buat lagi video macam ni. Yang ada banyak video English lah. Okey, silalah menonton sekejap. Memang suara dia tak ada tiba-tiba. Tak apa, teruskan saja menonton. Okey, digunakan dekat situ pesanan ringkas yang bersifat mendesak. Mendesak tu maksud dia tu direct lah tu. Okey. Dan ciri-ciri memo yang diberikan dalam nota video ni. Okey, singkat, padat, bersifat mendesak. Bersifat mendesak ni bahasa Indon. Mungkin istilah kita tu segera istilahnya tu. Jenis memo. Memo rasmi. Okey, ada memo rasmi, ada memo tidak rasmi. Okey, macam Madam bagi tadi, persendirian dan terbuka. Yang ni dia ada dua, rasmi dan juga tidak rasmi. Contoh memo. Ini adalah satu contoh memo yang diberikan. Kalau tengok tu agak menyerupai memo
memo terbuka tadi tu yang menyerupai surat rasmi. Dia ada kepala surat ke atas tu, letterhead. Dia letak alamat, dia ada bagi logo. Lepas tu dia letak memo. Sama menyerupai yang kedua tadi tu. Okay, daripada siapa, kepada siapa. Okey, dan juga tujuan dia lah. Perkara dia adalah laporan bimbel. Apakah itu bimbel? Bahasa dia lah. Harap segera buatkan laporan kegiatan bimbingan pelajar. Bimbingan pelajar bimbel period. Lepas tu adanya nama penghantar. Okey, itu contoh yang diberikan. Tu saja. Sangat pendek nota dia bagi. Okey, semoga bermanfaat. Ada soalan nak tanya?